Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 22 Julai. Saya Syahril Tarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Paparan utama malam ini. Kes kematian akibat COVID-19 melibatkan pasangan suami isteri dikenal pasti. Tiada janji temu vaksinasi diberi kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Cadangan kelonggaran rentas negeri buat mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19 sedang diperhalusi. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, isu terbabit antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN. Menerusi muat naik di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan perkara berkenaan dibawa ke mesyuarat MKN selepas mengambil kira pandangan awam. Antara yang diteliti, cadangan untuk membolehkan pasangan dan keluarga jarak jauh merentas negeri. Ini membolehkan keluarga yang terpisah dapat disatukan semula. Timbalan Perdana Menteri berpendapat ibu bapa tidak sepatutnya terpisah dengan anak untuk tempoh lama biarpun atas faktor keselamatan. Kementerian Kesihatan diarah mengenal pasti jumlah kematian pasangan suami isteri akibat COVID-19. Tindakan itu dilakukan bagi membolehkan kebajikan anak-anak mereka terjamin. Ini kerana banyak diwar-warkan, diviralkan oleh para netizen dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada netizen, rakyat Malaysia yang begitu prihatin mewar-warkan cerita ini, memviralkan cerita ini, dan mungkin ada tempat lain yang tidak diviralkan, yang kita tidak tahu. Jadi saya telah pun meminta Datuk Seri Dr. Adham untuk mendapatkan kalau kes-kes yang sama melibatkan kematian kedua-dua ibu bapa yang menyebabkan akan kesusahan kepada anak-anak mereka. Timbalan Perdana Menteri ditemui ketika melawat 8 beradik yatim piatu yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 di Bukit Beruntung, Rawang. Beliau yang juga Menteri Pertahanan turut mengumumkan anak-anak berusia 4 hingga 18 tahun itu dijadikan anak angkat kementerian. Jumlah kes jangkitan harian COVID-19 hari ini kembali meningkat kepada 13,034 kes berbanding 11,985 kes malam. Manakala kematian pula merekodkan 134 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Daripada 13,034 kes harian yang dilaporkan hari ini, 94.4% berada dalam kategori 1 dan 2. Ini bermakna hampir semua daripada jangkitan adalah tidak bergejala atau bergejala ringan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 7,179 kes atau 55.1% adalah dalam kategori 1. Manakala 5,646 kes atau 43.3% berada dalam kategori 2. Hanya 1.6% atau 209 kes baharu berada dalam kategori 3 hingga 5. Sebahagian daripada mereka kekal di kategori sama sepanjang tempoh jangkitan dan ada juga berubah status kesihatan.
25 lokaliti di Sabah, Kelantan dan Pahang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Perintah berkuat kuasa Sabtu ini sehingga 6 Ogos. Di Sabah, perintah melibatkan 7 lokaliti di Tuaran, Kudat, Beaufort dan Sipitang. Manakala di Kelantan, PKPD dilaksanakan di 3 buah kampung di Machang. 14 lokaliti di Temeloh dan sebuah lokasi di Bentong Pahang turut diletakkan di bawah perintah sama. Hospital Selayang menjadi hospital terbaru berstatus Hospital COVID-19 sepenuhnya. Ia merupakan hospital ketiga di Selangor yang bertukar kepada status terbabit. Perkara itu diumum dalam muat di Facebook hospital berkenaan. Pertukaran status daripada hospital hybrid COVID-19 itu berkuat kuasa semalam. Ekoran itu, penukaran tarikh janji temu kepada pesakit akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Selain Hospital Selayang, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Ampang juga merupakan hospital COVID-19 sepenuhnya di Selangor. Tiada janji temu vaksinasi diberikan kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun biarpun pendaftaran bagi kumpulan ini sudah diterima sistem MySejahtera. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF dalam kenyataan media memaklumkan keutamaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK adalah kepada usaha untuk melengkapkan fasa 2 dan memantapkan pelaksanaan fasa 3 di seluruh negara. Kerajaan juga bersetuju untuk tidak memberikan vaksin kepada remaja 17 tahun ke bawah termasuk calon sijil pelajaran Malaysia bagi mengelakkan sebarang risiko kes radang jantung seperti kajian di Amerika Syarikat. Namun begitu, bagi pelajar tahun peperiksaan yang telah mencapai usia 18 tahun, vaksinasi COVID-19 akan diteruskan mengikut penjadualan dan janji temu yang telah ditetapkan. CITF akan membuat pemakluman lanjut selepas tarikh pelaksanaan vaksinasi bagi golongan ini diputuskan kelak. Fasa 2 program vaksinasi industri pembinaan CIVAC akan bermula 5 Ogos dengan melibatkan 55,000 pekerja binaan di Pulau Pinang dan Johor. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendaftaran telah dibuka 12 Julai lepas dengan 30,000 slot diperuntukkan untuk Pulau Pinang dan 25,000 slot untuk Johor. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan semua slot di Johor telah habis ditempah. Manakala di Pulau Pinang, pendaftaran masih diteruskan dan 22,800 slot telah diambil. Pendaftaran program CIVAC untuk 40,000 pekerja binaan Pahang dan Sabah pula bakal dibuka 25 dan 31 Julai ini. CIVAC Fasa 1 telah bermula sejak 1 Julai lalu di Kuala Lumpur dan Selangor. Sehingga kemarin, lebih 24,000 pekerja atau 60.26% daripada keseluruhan yang mendaftar dengan program ini telah menerima dos pertama vaksin tersebut. Semalam 446,052 dos vaksin COVID-19 diberikan. 282,980 daripadanya melibatkan dos pertama, manakala baki 163,072 lagi dos kedua. Kita ikuti data harian vaksinasi mengikut negeri. Waris pesakit COVID-19 yang meninggal dunia digesa segera membuat permohonan wang ihsan RM5,000 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata bantuan bertujuan mengurangkan beban ditanggung keluarga. Setakat ini hanya 1,500 permohonan telah diterima.
Saya nak menyuruh pada semua yang mengalami ataupun kehilangan waris yang akibat datang kepada NAKMA. Kita ada talian-talian untuk kita memberi maklum balas, hotline dan sebagainya, untuk kita mengulurkan bantuan secepat mungkin. Saya cadangkan mereka datang ke depan untuk kepada NAKMA. APM sekalipun, Angkatan Pertahanan Awam akan menyelaraskan senarai itu untuk kita salurkan bantuan itu. Datuk Seri Muhammad Rizwan ditemui selepas meninjau operasi pusat pemberian vaksin Dewan Seroja di Putrajaya. Kerajaan Sarawak akan menghantar bekalan oksigen ke Kalimantan Barat untuk kegunaan pesakit COVID-19 di wilayah Indonesia itu. Bantuan dihulur selepas mendapat permintaan daripada Gubernurnya. Dato' Ahmad James is looking to the border. It had to be G2G. What we can do is just similar to what we did before. Apabila setidaknya berkendakkan gas, kita akan menghantarkan pihak border kita, askar, menghantar sampai ke askar. Beliau ditemui selepas melancarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 di Kuching. JAKIM menganjurkan program Malaysia Berzikir bersama Perdana Menteri malam ini. Ia merupakan kesinambungan usaha dan ikhtiar Malaysia dalam menghadapi pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Abdul Aziz Jusoh, program itu akan disiar secara langsung 9 malam ini menerusi slot Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Program disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan timbalannya Dato' Ahmad Marzuk Syari. Forum Perdana akan diteruskan sejurus selepas itu dengan membawa tajuk Menginsafi Hikmah bersama beberapa panel ternama. Potensi teknologi hijau boleh menjadi teras mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menggalakkan pembangunan lestari. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, perubahan yang pantas dan luar jangka akibat pandemik COVID-19 memerlukan kerajaan menilai semula kelestarian dalam hampir setiap aspek dan gaya hidup. Pada awal tahun ini, kerajaan Malaysia mengambil langkah proaktif untuk menyelaras agenda pembiayaan hijau dengan mengeluarkan sukuk kelestarian dolar Amerika berdaulat pertama di dunia berjumlah 1.3 bilion dolar. Ia diguna untuk membiayai projek sosial dan hijau sejajar dengan matlamat pembangunan mampan dan wawasan kemakmuran bersama 2030. Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia MyCAC ditubuh dengan memberi tumpuan kepada Pelan Induk Bandar Rendah Karbon Kebangsaan, Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon 2021-2030 dan mekanisme penetapan harga karbon. The pandemic has given a fresh impetus for all of us to play a role in sustainability agenda. Moving forward, I'm pleased the IGEM will be hosting the Strategic Lab Visioning a Hydrogen Economy for Malaysia to explore the potential role of hydrogen in the country's energy mix and how it can contribute to rebuilding our economy. This session will be led by a panel of international and local experts. I welcome the efforts of Malaysian companies to establish collaborations on technology and knowledge sharing within the hydrogen ecosystem, commercializations and green technologies. Perdana Menteri berucap dalam majlis perasmian persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eko antarabangsa IGEM 2021 secara maya. Program merupakan anjuran bersama Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama Malaysian Green Technology and Climate Change Centre. Dalam pada itu, lebih 5 bilion ringgit peluang perniagaan disasar dapat dijana menerusi IGEM 2021. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, program selama 6 bulan itu turut menyasarkan penyertaan 30,000 pengunjung dan 300 peserta pameran. IGEM juga menawarkan platform kepada semua peserta
untuk menyertai lebih 50 agenda persidangan, webinar dan pameran. Kami turut menampilkan ramai peneraju industri dan pakar di pelbagai bidang di peringkat nasional dan antarabangsa. Ia akan berkongsi pengetahuan dalam segmen-segmen yang menarik seperti ekonomi kitaran, ekonomi hidrogen, kelestarian tenaga dan analisa data raya. Kuala Lumpur dan Washington memeterai perjanjian perlaksaan Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing di Malaysia. Menerusinya pertukaran maklumat percukaian yang telus terjamin antara kedua-dua negara. Perjanjian antara kerajaan itu ditandatangani Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dato' Asri Hamidun dengan Duta Amerika ke Malaysia Brian McPeters. Ia disaksikan Timbalan Menteri Kewangan II Muhammad Syatta Abdullah. Menerusi perjanjian terbabit, masalah pengelakan cukai dan ubah suai keuntungan dapat dipantera secara global. Ia seterusnya memberi kesan kepada pembangunan ekonomi. Edisi khas kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70 SE dilancarkan. Terhad kepada 2,000 unit, varian itu ditawarkan pada harga RM123,800. Proton X70 SE tampil dengan ciri mewah menerusi penggunaan warna baharu iaitu Ocean Blue dan Ruby Red. Spesifikasi teknikalnya menyerupai varian premium pacuan dua roda sebelum ini selain mengekalkan enjin TGDI 1.8 liter transmisi 7 kelajuan. Bahagian bubung, spoiler belakang dan cermin sisi juga memaparkan tona hitam selain rim baharu bersaiz 19 inci. Varian itu mengekalkan sistem penulenan udara pintar dan dilengkapi pelbagai ciri keselamatan termasuk 6 beg udara dan sistem bantuan pemandu termaju. Tempahan boleh dibuat secara dalam talian dengan bayaran serendah RM99. Jumlah keseluruhan industri TIV bagi kenderaan penumpang dan komersial tahun ini disemak turun kepada 500,000 unit berbanding 570,000 unit pada unjuran awal. Menurut Persatuan Automotif Malaysia MMA, semakan semula didorong aktiviti pengeluaran dan jualan yang terhad. In view of the above economic and environmental factors, we have revised our industry forecast for 2021 as shown. Basically, for 2021, we have revised the volume, total industry volume, to 500,000. Commercial vehicles is 46,000, so making 500,000. And last projection for 2021 was 570,000 units, which is minus 5.6%. MAA berharap pengecualian cukai jualan bagi pembeli kenderaan akan dilanjutkan sehingga tahun depan. TIV tahun lalu berjumlah 529,434 unit. Platform pembayaran digital rantaian bekalan nasional Jana Niaga diperkenal bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana yang mengalami masalah aliran tunai. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata bantuan akan diberi melalui pinjaman daripada institusi kewangan. Jana Niaga akan diterajui Exim Bank dengan penglibatan beberapa institusi kewangan negara ini. Exim Bank turut menyediakan peruntukan sebanyak RM300 juta bagi menggerakkan Jana Niaga. Jumlah ini dijangka mencecah RM1.2 bilion dengan peruntukan tambahan daripada institusi-institusi kewangan yang akan menyertai Jana Niaga secara berfasa. Dengan purata tempoh invoice selama 90 hari, jumlah ini akan bakal menyumbang sebanyak RM4.8 bilion setahun kepada kecairan tunai PKS.
Tengku Datuk Seri Zafrul berucap pada Majlis Pelancaran Jana Niaga secara maya. Buat permulaan, Jana Niaga yang berteraskan pembiayaan invoice daripada pembekal GLC akan dilaksanakan dengan kerjasama Petronas dan Telekom Malaysia. Permohonan pembiayaan dibuat secara dalam talian dan kelulusan akan diberikan dalam tempoh 24 jam. RM171.64 juta dalam bentuk pembiayaan telah disalurkan kepada 13,871 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bidang pertanian setakat 9 Julai lalu. Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-62 memaklumkan jumlah tersebut merupakan sebahagian daripada RM350 juta yang diperuntukkan bagi skim pembiayaan mikrokredit Agrobank. Bagi dana pinjaman mudah PKS, RM12.26 bilion telah diluluskan oleh bank-bank tempatan yang akan memberi manfaat kepada 25,894 PKS. Sementara itu, inisiatif pemulihan cendana telah disalurkan kepada 520 penggiat industri kreatif dengan nilai grant berjumlah RM4.26 juta. Program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan pula menyaksikan 137,659 pekerja berjaya mendapat pekerjaan melalui program tersebut. Antaranya industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Manakala bagi program subsidi upah PSU, 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat. PSU yang diluluskan kini mencecah RM12.9 bilion. PSU 2.0 pula telah menyalurkan RM1.309 bilion kepada 76,083 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 689,289 pekerja. Pembiayaan kewangan sebanyak RM205.8 juta disalurkan kepada lebih 9,000 usahawan PKS di seluruh negara sejak Januari lalu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Tekun Nasional Yasir Salam berkata, pihaknya melaksana skim pembiayaan informal SPIN bermula Disember lalu untuk menyokong PKS menangani impak kewangan akibat pandemik COVID-19. Justru perusahaan mikro digesa untuk menghubungi Tekun bagi mendapatkan bantuan pembiayaan dan bukannya kepada peminjam wang haram ataupun ahlong. Sebab tu kami mengambil inisiatif mengeluarkan satu produk kita panggil skim pembiayaan informal SPIN pada Disember tahun lepas. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang baru berniaga nak mula berniaga tapi SSM tak ada, jangan takut. Kami akan cuba membantu dengan memberi pembiayaan sehingga RM5,000, makna untuk asas untuk dia memulakan perniagaan. Dan di bawah SPIN ni juga pada tuan-tuan yang luas yang menghadapi permasalahan disebabkan oleh sitos ataupun sikris juga layak memohon. Kami akan mempertimbangkan sehingga tahap itu sebab kami faham dalam keadaan sekarang survival. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut, jangan malu, jangan segan, datang kepada kami. Selain SPIN, Tekun turut menyediakan beberapa skim pembiayaan lain dengan syarat-syarat yang ditetapkan. PKS yang memerlukan pembiayaan perniagaan boleh menghubungi membuat permohonan secara dalam talian menerusi laman tertera.
Bersua kembali. Sebanyak 4 laporan polis telah diterima pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman berkaitan kes-kes penipuan vaksin COVID-19. 3 daripada laporan tersebut adalah berkaitan kes penipuan penjualan vaksin dan 1 kes isu penambahan jumlah penerima vaksin di PPV sehingga melebihi jumlah vaksin yang dibekalkan. Menurut pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Makdin, seramai 8 individu telah ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis dan 1 daripada kes berkenaan telah pun selesai disiasat. Pihak polis turut mengesan kewujudan modus operandi baharu berkaitan COVID-19 untuk memperdaya mangsa. Dalam kes-kes tersebut, mangsa akan dihubungi oleh sindiket yang menyamar sebagai kaki tangan Kementerian Kesihatan dan memaklumkan bahawa mangsa akan dikenakan tindakan kerana menjual vaksin COVID-19 secara atas talian. Mangsa yang panik kemudiannya meneruti semua arahan termasuk membuat bayaran ke dalam akaun yang diberikan sindiket. Sehingga kini 38 laporan polis telah diterima melibatkan kerugian berjumlah RM54,500. Hampir 300 kes berkaitan berita palsu telah diambil tindakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan mula diperkenal tahun lalu. Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah membuat 465 penafian berita palsu setakat 17 Julai lalu. Sepanjang tempoh antara 18 Mac hingga 2020, 18 Mac 2020 hingga 11 Julai 2021, perincian tindakan yang telah diambil oleh pihak polis adalah seperti berikut. Sebanyak 282 kes telah diambil tindakan, 163 kes masih dalam siasatan, 119 kes telah selesai disiasat, 29 kes kalau khusus di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu. KKMM turut menangani berita palsu berkaitan institusi diraja, agama dan perkauman bersama PDRM dengan 743 kes disiasat dan 80 telah didakwa sejak 2015 hingga Jun 2021. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Nazri Fahmi untuk edisi sukan. Silakan. MON berharap kontingen negara tepati ramalan sasaran pingat. Chelsea mahu pancing Robert Lewandowski. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi sukan malam ini kita mulakan dengan pengenalan segmen Challenge Tokyo atau cabaran di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang berlangsung bermula esok hingga 8 Ogos. Setiap hari kami akan sajikan kepada anda dengan laporan terkini perkembangan kontingen negara di Tamasya berprestij itu. Terus setia bersama kami edisi sukan. Selepas lebih 124 tahun penganjuran Olimpik, Tokyo menjadi edisi pertama yang terpaksa ditangguhkan selama setahun dalam era moden Tamasya ini akibat tercetusnya pandemik COVID-19. Namun akhirnya penganjuran Olimpik Tokyo 2020 bakal menjadi realiti apabila dijadual dirasmikan dalam situasi norma baru esok. Selepas menerima pelbagai reaksi daripada dunia, khususnya rakyat Jepun sendiri, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa AOC mengambil keputusan Tamasya Olimpik dianjurkan secara gelembung sukan tanpa penonton domestik maupun antarabangsa. Wartawan Tina Rama ada kupasannya.
Lebih 11,000 atlet yang akan beraksi dalam 33 jenis sukan tiba secara berperingkat di Tokyo. Dan bagi 30 atlet negara, kumpulan pertama telah bergerak ke Tokyo pada 8 Julai lalu, diikuti kumpulan kedua pada 17 Julai dan kumpulan terakhir terdiri daripada 7 atlet termasuk Datuk Azizul Hasni Awang, Muhammad Syafridaus Saharom, Gavin Carl-Green dan Kelly Tan dijadual bertolak pada 25 Julai. Kontingen negara bakal menyertai 10 jenis sukan termasuk memanah, gimnastik artistik, pelayaran basikal trek, badminton, menembak, olahraga, golf, terjun dan renang. Rata-rata terutama penganalisis sukan berpendapat ini merupakan situasi terbaik buat kontingen negara untuk melakar kejutan di Tokyo di sebalik cabaran atau carenji pandemik COVID-19. Ini merupakan kali kedua Tokyo menjadi tuan rumah tamasya itu selepas tahun 1964 ketika muncul negara Asia pertama menganjurkan tamasya sukan berprestij ini. Pada tamasya Tokyo 1964, kontingen negara mula menyertai sukan Olimpik secara rasminya sebagai Malaysia. Dalam tamasya tersebut yang berlangsung dari 10 hingga 24 Oktober 1964, Malaysia diwakili 62 atlet yang terlibat dalam 10 jenis sukan dan 49 acara, iaitu peningkatan besar berbanding tahun-tahun sebelum ini. Peningkatan itu juga bermakna ia merupakan kontingen Malaysia terbesar pada sukan Olimpik. Pencapaian terbaik kontingen Malaysia di Olimpik adalah ketika tamasya berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil 2016, menyaksikan atlet negara membawa pulang 4 pingat perak dan 1 gangsa. Berbanding rekod sebelum ini, kontingen Malaysia hanya mampu merangkul sebanyak 2 pingat dalam satu tamasya, iaitu di Sukan Olimpik Atlanta 1996 dan Sukan Olimpik London 2012. Pada tamasya tersebut, Datuk Azizul Hasni Awang mencipta sejarah sebagai pelumba basikal pertama negara memenangi pingat gangsa. Pasti dan pasti, seluruh rakyat Malaysia amat mengharapkan atlet negara menghadirkan sesuatu yang gemilang pada tamasya Tokyo 2020. Seperti mana apa yang pernah diucapkan pengasas IOC Pih di Coubertin yang diangkat sebagai legenda sukan dunia, pernah mengatakan setiap atlet yang beraksi di Olimpik sudah pun merupakan sang juara. Kita melihatkan sanggaran untuk membawa pulang 3 pingat. Dan daripada 3 pingat ini, tentu sekali lah, satu daripada dia adalah the Midas touch, iaitulah kilauan emas yang ditunggu-tunggu. Bagi Malaysia pula, sasaran untuk melihat pingat emas pertama negara tetap menjadi buruan utama walaupun atlet mengharungi pelbagai rintangan dan kekangan susulan penularan wabak COVID-19. Cabarannya amat berbesar, peraturan pertandingan yang amat berbeza tanpa kehadiran penyokong ketika beraksi demi negara tercinta, pengorbanan atlet berjauhan daripada keluarga buat tempoh yang lama untuk berlatih dan kini mereka sudah pun berada di medan pertarungan. Jadi, ayuh kita sama-sama memberi sokongan kepada atlet tanah air yang berada di negara matahari terbit itu. Selamat maju jaya kami ucapkan kepada kontingen Tokyo 2020. Tina Ramah, Berita RTM. Go Malaysia, Malaysia boleh! Marilah kita sama-sama berdoa untuk kejayaan mereka membawa pulang pingat emas untuk negara. Malaysia boleh. All the best team Malaysia. Kami akan support you dari sini, okay? Go Malaysia, go! Dan selamat maju jaya, terus berjuang dan mengharumkan nama negara. Malaysia boleh. Kepada semua atlet Malaysia, kami mendoakan kejayaan anda. Buat Malaysia, semoga ada kejayaan buat kita. Malaysia boleh. All the best team Malaysia, kami akan support daripada sini. Go Malaysia, go! Kami for all Malaysia athletes. Malaysia boleh. Good luck Team Malaysia. Sokong Malaysia. Semoga membawa kejayaan kepada kita semua. Malaysia boleh. Dami! 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 Dami!
Masih lagi perkembangan Sukan Olimpik. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Muhammad Nazifuddin Najib berharap sukan seperti terjun, badminton dan berbasikal track dapat menepati ramalan untuk menyumbang pingat buat Malaysia pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Pada edisi di Rio 2016, kontingen negara meraih 3 pingat perak dalam sukan badminton, 1 perak dalam acara terjun dan 1 gangsa dalam acara berbasikal, sekaligus menjadi pencapaian terbaik pada tamasya sukan terbesar dunia tersebut setakat ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikanana Marikan sebelum ini berkata 3 sukan berkenaan mewakili aspirasi utama negara untuk membawa pulang pingat emas pertama Olimpik. Menjelang tamasya di Tokyo yang secara rasmi akan bermula Jumaat ini, Muhammad Nazifuddin berkata jika atlet daripada 3 sukan berkenaan membawa pulang pingat, ia menjadi petunjuk bahawa mereka telah mencapai tahap kematangan dalam sukan. I think we have come this far to ensure that diving, badminton and cycling has reached a world stage. I'm very happy we can make sure that they come back with the medal. If they do, then this consistency will show that we have reached a mature stage in the sport. So I hope going forward they will continue to develop medals and we will always be there. Bagaimanapun, oleh kerana persaingan menjadi semakin sukar, Muhammad Nazifuddin tidak menolak kemungkinan sukan lain akan muncul lebih baik dan kuat pada masa hadapan. Beliau turut ditugaskan membantu urusan atlet negara di Tokyo selepas ketua kontingen Datuk Lee Chong Wei tidak dibenarkan berada di sana kerana masalah kesihatan. Seramai 30 atlet negara akan mengkalas cabaran Malaysia dalam 27 acara merangkumi 10 sukan di Olimpik Tokyo 2020. 3 hari sebelum kem pelayaran negara memulakan aksi memburu kilauan pingat di Enoshima Yak Harbor, Jepun, Presiden Pelayaran Malaysia MSA Datuk Kamaruzaman Abu Kasim optimis atlet pelayaran negara mampu melakar aksi membanggakan meskipun tidak berada dalam senarai sasaran 3 pingat di Olimpik. Perkara itu tidak akan melemahkan semangat 4 atletnya, sebaliknya akan memastikan mereka turun bertanding tanpa berdepan tekanan. Jelasnya, atlet pelayaran negara diketuai Khairul Nizam Muhammad Effendi mampu mencabar kedudukan pingat hasil latihan intensif termasuk di Sepanyol dan Belanda. Memang kita tak nafikan ataupun kita nampak ketaralah peluang mereka berlatih di Eropah tu sangat membantu mereka kerana konsep latihan itu adalah bersama-sama dengan player-player yang mempunyai kedudukan world ranking juga. Jadi overallnya sasaran kami untuk pelayaran kita nak mereka konsisten dan juga dapat terus bertanding pada hari yang terakhirnya yang dipanggilkan medalist. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM. Nur Shazri Muhammad Latif yang membuat penampilan kedua di Olimpik bakal menjadi atlet pertama turun beraksi pada 25 Julai dalam acara laser radial wanita. Khairul Nizam dengan penyertaan ketiga di tamasya Olimpik akan beraksi selepas itu dalam acara laser standard lelaki. Sementara Nur Aisyah Jamil dan Juni Kamariah Nur Jamali yang bakal membuat penampilan sulung akan turun 3 hari kemudian dalam acara International 470. Sebelum ke laporan berikutnya, kita ikuti penampilan hari pertama atlet negara di tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 esok.
Pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam Muhammad Sadiq Mustafa menggesa Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Majlis Sukan Malaysia menyediakan satu buku berbentuk ilmiah yang menghimpunkan pengalaman atlet yang pernah bertanding di Sukan Olimpik. Kompilasi buku sebegini penting terutamanya untuk pelajar-pelajar pengajian sains sukan dan rekreasi di pengajian tinggi bagi memahami aspek pengurusan sukan, persediaan atlet serta aspek psikologi. Jelas ada kekurangan rujukan bahan dalam bentuk ilmiah berkenaan menyebabkan kebanyakan pelajar pengajian tinggi bergantung kepada sumber kurang sahih dari internet. Kita tak ada buku khas yang untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi, ya. Siapakah Olimpian Malaysia, kerana benda ini adalah satu rujukan ilmiah yang utama dan macam mana kita memahami persediaan dan pengorbanan mereka. Mengambil contoh penunjuk negara, Sadiq berkata pengalaman berharga Leong Mun Yi yang sudah beraksi lebih 20 tahun sepatutnya boleh didokumentasikan secara ilmiah. Ratu terjun itu pernah meraih antaranya pingat perak pada beraksi di Sukan Commonwealth India 2010, gangsa di Sukan Asia Korea Selatan 2014 dan 2 emas di Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Edisi Sukan 22 Julai melabuhkan tiranya. Terus kekal aktif dan teruskan sokongan anda kepada atlet negara kita di Olimpik Tokyo 2020. Saya Nazif Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Meraihkan temasya sukan terbesar dunia dengan barisan atlet Malaysia menggalas cabaran mewakili 9 jenis acara sukan. Take the world title, his signature wheelie, he finally has taken the rainbow bands. Setiap aksi, kejayaan yang dicipta dan pencapaian terkini atlet-atlet negara. Segalanya dibawakan kepada anda di TV1, TV2, TV OK dan saluran sukan RTM. Sukan Olimpik Tokyo 2020 hanya di RTM. Kita ke berita seterusnya. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa di mahkamah atas tuduhan salah guna 1.12 juta ringgit dana parti. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap 2 pertuduhan terbabit. Pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan itu dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa menyalahgunakan RM1 wang parti Bersatu pada 6 Mac tahun lalu. Ahli Parlimen Muar itu juga didakwa menyalahgunakan wang sumbangan kempen pilihan raya umum ke-14 sebanyak RM120,000 yang dikutip melalui akaun bank milik Armada Bumi Bersatu Enterprise. Kesalahan dilakukan pada April 2018. Hakim Azura Alwi membenarkan Syed Saddiq diikat jamin RM330,000. Pasportnya diarah diserahkan dan beliau perlu melapor diri di pejabat SPRM yang terdekat setiap bulan. Kes disebut semula 10 September nanti. Seorang wanita Indonesia didenda RM14,000 oleh Mahkamah Magistrat Georgetown selepas mengaku bersalah memiliki dan menggunakan MyCard palsu. Dia juga didapati menggunakan aplikasi MySejahtera atas identiti orang lain. Kesalahan dilakukan Zihara Toding di Georgetown Sabtu lalu.
Perbuatan terbabit merupakan kesalahan mengikut peraturan pendaftaran negara 1990. Sekiranya gagal membayar denda, dia bakal dipenjara untuk tempoh 7 bulan. Lebih 26,000 permohonan penangguhan bayaran balik pinjaman diluluskan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kelonggaran itu merupakan sebahagian daripada inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih. Menurut pengerusi PTPTN, Datuk Wan Saiful Wan Jan, bagi mengelak beban kepada peminjam, pihaknya sentiasa sedia berunding. Bagi saya, mana-mana yang terkesan, walaupun tanpa moratorium ni pun, kalau sekiranya ada yang menghadapi kesukaran, yang pentingnya maklumkan kepada kita supaya kita boleh update rekod-rekod mereka dan kita boleh bincangkan balik jika perlu distrukturkan semula. Jadi itu walaupun tanpa moratorium, saya rasa kita sentiasa fleksibel dan kita sentiasa prihatin nasib yang menimpa peminjam kita dan kita akan permudahkan insya-Allah. Datuk Wan Saiful ditemui selepas program ibadah korban di Sintok, Kedah. Kes kemalangan di tempat kerja sepanjang 2020 turun 20% berbanding tahun sebelumnya. Ia merupakan penurunan drastik untuk tempoh 10 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dipercayai menyumbang kepada penurunan terbabit. Statistik terbaru menunjukkan kemalangan melibatkan 2.18% daripada setiap 1,000 pekerja. 3 sektor menjadi penyumbang utama kepada kes kematian. Sektor pembinaan yang melibatkan kadar kematian di tempat kerja ketika bekerja, iaitu sektor pembinaan 6.9 setiap 1,000 pekerja. Sektor perlombongan dan pengkuarian 3.65 setiap 100,000 pekerja dan sektor penghilangan 3.32 setiap 100,000 pekerja. Beliau berkata demikian pada pembentangan statistik kemalangan dan penyakit pekerjaan negara 2020 secara maya. Kadar kemalangan maut dan juga pelaporan penyakit. Gara-gara tidak mahu jenazah dikebumikan mengikut protokol COVID-19, sebuah keluarga bertindak merampas keranda mayat di Hospital Siloam, Kupang. Jenazah kemudian dibawa di tempat pengebumian sehingga menjadi tular dalam sebuah video di media sosial. Pihak hospital memberikan penjelasan kepada ahli keluarga dan menolak permintaan mereka untuk singgah sementara di tempat pengebumian. Keluarga akhirnya menerima penjelasan tersebut dan membuat permohonan maaf. Jenazah kemudian dibawa oleh petugas COVID-19 untuk dikebumikan mengikut protokol ditetapkan. Bakal pasangan pengantin kini berpeluang melangsungkan perkahwinan sambil menikmati pengalaman mengembara ke angkasa lepas. Ini dengan menaiki sebuah kapsul yang dijangka berlepas pada tahun 2024. Sebuah belon sebesar saiz stadium padang rugby akan digunakan untuk membawa kapsul berkenaan yang terapung pada ketinggian 100,000 kaki di atas permukaan bumi. Kapsul mewah itu hanya boleh membawa hingga 8 orang ke stratosfera bagi perjalanan selama 6 jam. Berdasarkan laman sesawang Space Perspective, tiket penerbangan pengembaraan ke angkasa lepas bagi tahun 2024 yang berharga $125,000 itu sudah habis dijual. Namun jelasnya orang ramai masih boleh menempah tiket untuk tahun 2025.
Seorang pemuda dari luar negara ini sama sekali tidak mengetahui bahawa retainer atau penahan gigi yang dipakainya boleh dicabut. Selepas membuka semula pendakap gigi pada usia 18 tahun, sebenarnya lelaki berkenaan hanya perlu konsisten menyarung retainer supaya giginya tidak kembali kepada bentuk asal. Walau bagaimanapun, pemuda tersebut menyangka retainer itu perlu dipakai untuk selama-lamanya dan sudah digam pada gigi. Ia akhirnya terkejut melihat warna gigi asalnya yang sungguh putih apabila retainer berkenaan dicabut oleh rakannya selepas 5 tahun. Rata-rata netizen juga turut terkejut dengan perkongsian berkenaan. Baik, berita perdana edisi 22 Julai berakhir di sini. Jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.